dapati gagal ujian doping dan dari situlah siasatan berlanjutan dan dimulakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to SR Version and this is our version. Hai, nama aku Syah. Terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Jadi sebelum tu aku nak jelaskan dulu berkenaan dengan SR Version. SR Version ni merupakan channel perkongsian yang berkenaan dengan isu semasa, fakta, kisah misteri, mistik atau cerita-cerita hantu. Atau ada di antara nanti korang yang suka dengan react atau review, kita akan ada konten-konten yang lebih menarik untuk tontonan korang. Jadi pada korang yang baru saja jumpa channel ni, jangan lupa untuk subscribe, like dan share sebagai tanda keseruan korang. Untuk video pertama ni, aku nak cerita tentang apa itu ROC di Olimpik Tokyo 2020. Tapi sebelum tu, aku nak ucapkan tahniah kepada kontijen kita atau atlet kita yang telah berjaya membawa pingat, perak dan gangsa dan meletakkan Malaysia pada kedudukan yang ke-74 di Olimpik Tokyo 2020. ROC atau nama penuhnya adalah Russian Olympic Committee. Tapi kalau kau dengar nama ni pun korang dah tahu dah. Diorang mewakili atlet dari negara mana? Memang sasar daripada Rusia. Soalannya, kenapa pakai nama ROC? Untuk pengetahuan korang, Rusia sebenarnya telah di-ban dari menyertai Sukan Olimpik Tokyo 2020. Jadi, apa hubung kaitnya ROC dengan Rusia? Dan kalau korang nak tahu, negara Rusia sebenarnya telah melanggar Undang-Undang Pergerakan Olimpik. Jadi, untuk cerita seterusnya, kita pergi kepada kronologinya. Pada Sukan Olimpik musim sejuk di Sochi 2014, beberapa atlet dari Rusia didapati gagal ujian doping dan dari situlah siasatan berlanjutan dan dimulakan dan didapati Rusia ini sebenarnya telah menaja program doping kepada atlet-atletnya sejak 2011 dan masih berlanjutan sehingga 2015. Dan pada Sukan Olimpik di Rio 2016 terdapat lebih ramai atlet Rusia telah gagal ujian doping. Dan ini menyebabkan siasatan daripada agensi anti-doping dunia dilanjutkan dan mereka mendapati sebenarnya ada 1,000 atlet yang terlibat yang telah ditaja oleh pihak negara Rusia sendiri. Sebelum tu korang kena tahu dua beza ni. Sukan Olimpik Tokyo itu adalah Sukan Olimpik musim panas dan Sukan Olimpik di Sochi itu adalah Sukan Olimpik musim sejuk atau diorang panggil Sukan Olimpik Winter. Jadi memang dua-dua ni beza. Yang mana Sukan Olimpik Winter ni diadakan di tempat-tempat yang bersalji. Hanya negara-negara yang mempunyai salji sahaja yang akan menjadi tuan rumah. Okey, kita sambung. Pada Sukan Olimpik musim sejuk di Pyeongchang pada tahun 2018 pula, penyiasat anti-doping dunia mendapati orang kanan kerajaan Rusia sendiri yang telah mengupah atau melantik ejen rahsia ni untuk ubah ujian data dadah mereka. Jadi usaha ini dilakukan untuk membolehkan atlet mereka layak ke Olimpik. Korang bayangkan degil gila, okey. Aku tak tahu apa kepentingan program doping ni sampai diorang sanggup merasuah orang dalam untuk ubah data ujian dadah dia. Nak dijadikan cerita, dengan semua kesalahan yang telah dilakukan oleh kerajaan Rusia ni, akhirnya CAS atau Mahkamah Timbang Sukan telah membuat keputusan untuk ban atau menyekat kerajaan Rusia daripada menyertai mana-mana sukan bertaraf antarabangsa. Hukuman atau sekatan ini berlangsung selama 4 tahun. Ini bermakna Rusia akan terlepas dari menyertai Sukan Olimpik Tokyo 2020, Sukan Olimpik musim sejuk di Beijing pada tahun 2022 dan Piala Dunia di Qatar pada tahun 2022 juga. Dan ini merupakan hukuman paling berat yang pernah dikenakan oleh International Olympic Committee ataupun jawatan kuasa Olimpik antarabangsa dalam kes penipuan dadah. So macam mana Rusia boleh menyertai Sukan Olimpik Tokyo 2020 kalau mereka ni dah kena ban? Jadi ini adalah beberapa tindakan Rusia itu sendiri untuk membolehkan mereka menyertai Sukan Olimpik. Kalau kau tengok prestasi kerajaan Rusia sendiri sebelum-sebelum ni, mereka menghantar atlet-atlet yang sangat berprestasi tinggi.
Contohnya pada tahun 2016 kat Rio sendiri, Rusia menjadi kuasa besar sukan dunia apabila menduduki carta keempat dengan membawa pulang 56 pingat emas. Menyedari kehebatan diorang ni, makanya Rusia mengutarakan rayuan agar hukuman ini dikurangkan dan membolehkan atlet-atlet yang tak bersalah ini dapat bertanding di Olimpik Tokyo. Melalui perbincangan, akhirnya CAS telah bersetuju untuk mengurangkan hukuman atau sekatan daripada 4 tahun itu kepada 2 tahun, di mana tempoh 2 tahun ini akan berakhir pada Disember 2022. Akhirnya, atas pertimbangan IOC telah bersetuju untuk membenarkan Rusia menyertai Sukan Olimpik, tapi dengan beberapa syarat. Korang nak tahu apa syarat tu? Syarat yang pertama, atlet Rusia hendaklah bertanding atas nama dan logo ROC, iaitu mereka masuk bertanding di Olimpik ini sebagai atlet neutral. ROC yang dimaksudkan ini adalah seperti mana yang kau lihat, yang korang dapat lihat pada tertera pada baju mereka, iaitu ada 3 lambang obor yang ada 3 warna, putih, merah dan biru, yang mana di bawahnya ada 5 gelong Olimpik. Syarat yang kedua pula, atlet-atlet Rusia dibenarkan bertanding tapi tidak dibenarkan membawa nama Rusia dan juga bendera Rusia. Walau macam mana pun, diorang masih dibenarkan memakai pakaian seragam yang ada warna negara mereka. Okey, syarat ketiga ni agak pedih lah sebenarnya. Apabila atlet mereka menang, lagu kebangsaan Rusia itu sendiri tidak dibenarkan dimainkan sewaktu mereka menerima pingat emas. Jadi lagu yang dibolehkan adalah lagu yang berjudul Piano Concerto No. 1 yang dikompos oleh komposer Rusia sendiri, iaitu Pyotr Tchaikovsky. Jadi setakat ni daripada fakta yang aku dapat, Rusia confirm boleh memasuki atau menyertai Sukan Olimpik Tokyo 2020 atas nama ROC. Dan lagi satu sukan yang mereka akan sertai adalah Sukan Olimpik Musim Sejuk di Beijing 2022. Tetapi Piala Dunia di Qatar 2022 itu tidak pasti lagi adakah mereka akan menyertai atau mereka tidak menyertai. Atau mereka akan menyertai dengan nama ROC juga, kita belum tahu lagi. So kesimpulannya, kita boleh katakan sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Betul tak? Jadi pada akulah pengurangan yang diberikan oleh pihak CAS itu daripada 4 tahun kepada 2 tahun itu memang wajarlah. Sebab mereka yang tak bersalah atau atlet-atlet yang tidak terlibat dengan skim doping tu, mereka masih layak untuk bertanding sebenarnya. Tapi aku tak tahu apa pendapat korang kan. Korang boleh komen. Dan lagi satu perkara yang aku nak tahu sangat, apakah kepentingan program doping yang ditaja oleh Rusia ini yang menyebabkan mereka betul-betul bersungguh walaupun mereka tahu benda ini salah, tapi apakah kepentingan program ni sampai mereka sanggup taja sehingga 1,000 orang atletnya? Kita dah sampai ke penghujung dunia. Kita dah sampai ke penghujung video. Aku nak ucapkan terima kasih sangat pada korang yang dah tengok video ni sampai habis. Tapi aku nak minta tolong sangat, harap sangat korang boleh support kita orang dengan cara subscribe, like dan share. Dan aku nak korang komen sikit beberapa idea yang mungkin kita orang boleh jadikan konten-konten di masa akan datang. Dan kalau korang ada info-info tambahan yang mungkin aku tertinggal, mungkin aku tak nyata kat sini, korang boleh komen kat bawah untuk kita sama-sama baca dan kita sama-sama kongsikan kepada semua orang. Stay safe, stay at home dan sampai kita jumpa lagi for the next video. Assalamualaikum.